Bab berkenaan dengan istinsar, yakni menghembuskan air dari hidung. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila sesiapa dari kamu mengambil air sembahyang berwudu, maka hendaklah dimasukkan ke dalam hidungnya air, kemudian hendaklah dia menghembuskan air, yakni dari hidungnya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, hembuskanlah air dari hidung 2 kali betul-betul, ataupun 3 kali. Betul-betul itu maknanya dengan baik, dengan sebaik mungkin lah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Laqit bin Sabrah, katanya aku adalah orang yang mengunjungi Nabi SAW, yakni daripada Banil Muntafiq. Karena aku termasuk di antara rumbungan Banil Muntafiq kepada yang pergi kepada Rasulullah SAW. Katanya, bila kami sampai kepada Rasulullah SAW, yakni di rumah dia lah, falam nusadifhu fi manzilih, kami tidak mendapati dia di rumahnya, yakni dia tak ada di rumah. Wa sadafna Aisyah, tapi kami mendapati Aisyah ummul mukminin, yakni ada di rumah. Qala, kata perawi ini Laqit, fa amarat lana bi khazirah, Aisyah pun menyuruh orang supaya menyediakan khazirah untuk kami. Fasuni'at lana, maka dibuatlah untuk kami khazirah, dan dibawakan kepada kami satu bekas berisi buah-buahan, satu dulang kalau kita kata yang berisi buah-buahan. Walam yaqul Qutaibah al-qina', Qutaibah tidak ada menyebutkan al-qina', yakni dalam riwayatnya. Qina' itu ialah satu bekas tabak, pinggan, ataupun dulang yang berisi buah tamar. Kemudian Rasulullah SAW datang. Faqala, baginda bertanya, asabtum syai'an, kamu sudah makan apa-apa? Kamu sudah mendapat apa-apa? Yani makan dah apa-apa? Au umira lakum bi syai', ataupun telah disuruhkah untuk kamu dibuat sesuatu? Qala, kata Laqit, kami pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala, kata Laqit, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang penggembala kambing, lalu nak pergi ke murah, yakni tempat bermalam kambing itu, yakni di kandang dia lah. Wa ma'ahu sakhlah tay'ar, bersama penggembala itu ada seekor anak kambing yang sedang bertebik. Faqala, Nabi SAW pun tanya, anak apa? Ia melahirkan anak apa, wahai fulan? Qala Bahmah, katanya anak zina. Qala, Nabi SAW pun bersabda, fadhbah lana makanaha syatan, sembelihlah untuk kami sebagai gantinya seekor kambing ataupun biri, yakni yang lain. Kemudian dia berkata, la tahsibanna, baginda tidak berkata la tahsabanna, maknanya jangan sekali-kali kamu ingat, engkau sangka, engkau fikir bahawa kami telah sembelih kambing ini kerana engkau. Lana ghanamun mi'ah, kami ada kambing 100 ekor, kami tidak mahu ia lebih daripada bilangan itu. Bila penggembala kambing mendapat anak kambing, kami akan sembelih seekor kambing sebagai gantinya di tempatnya, itu maksudnya sebagai gantinya. Qala, kata Laqit, saya berkata, wahai Rasulullah, saya ada isteri, dan
pada lidahnya itu ada sesuatu yang menyakitkan lah. Yani dia kasar sikit lidah dia tu. Maksudnya al-badha, yani kasar lidahnya itu. Qala, Nabi SAW kata, fatalliqha idzan, cerailah kalau macam tu. Qala, kata dia, kata perawi ini, Laqit ini, saya pun berkata, wahai Rasulullah, innalaha suhbah, dia sudah lama bersama saya pun mendapat anak daripada dia. Qala, Nabi SAW berkata, famurha, suruhlah dia. Yaqul, dia kata, izha, nasihatlah dia. Fa in yakun fiha khairun fasataf'al, kalau ada kebaikan padanya dia akan menurut. Wala tadrib dha'inatak, jangan engkau pukul isterimu seperti engkau pukul sahaya ataupun hamba perempuan. Faqultu, ya Rasulullah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang wudu. Qala, Nabi SAW berkata, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan selatilah jari-jari, wa baligh fil istinshaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghisap air ke hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali engkau berpuasa. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Laqit bin Sabrah lagi, yaitu salah seorang yang mengunjungi Nabi SAW daripada kalangan Banil Muntafiq, bahawa dia pergi kepada Aisyah. Dia pun menyebutkan maknanya, yakni Ibnu Jurayj perawi ini menyebutkan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini, bukan lafaznya. Qala, katanya dalam riwayat ini, dia kata Ibnu Jurayj, falam nanshab an jaa, yakni Ibnu Jurayj kata, Laqit tu katalah, falam nanshab an jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataqalla yatakaffa, tak lama kemudian sampailah Nabi SAW berjalan dengan gagah, yatakaffa, dan condong ke hadapan. Wa qala asidah, dan dia berkata, yani Ibnu Jurayj ini, perawi ini, dalam riwayat dia ni asidah, di tempat khazirah itu. Dia tidak kata khazirah, tetapi asidah. Ini sejenis makanan belakang ni. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Jurayj lagi, tapi dengan riwayat Abu Asim. Tadi Ibnu Jurayj itu yang mengambil daripadanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini Abu Asim yang mengambil daripada Ibnu Jurayj hadis ini. Qala fihi, dalam riwayat ini Abu Asim ada menyebutkan, idza tawadda'ta famadmid, bila engkau berwudu maka berkumurlah. Bab takhlilil lihyah, ini bab menyelati janggut. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, وبه قال حدثنا أبو توبة يعني ربيع بن النافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. Ini bab menyelati janggut. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berwudu, baginda akan mengambil secebok air, fa'adkhalahu tahta hanaki, lalu dimasukkannya air itu ke bawah dagu dia. Fakhallala bihi lihyatah, maka baginda menyelati janggutnya dengan air itu. Waqala, sambil dia berkata, hakadha amarani rabbi, beginilah Tuhanku memerintah aku, yakni menyuruh aku. Babul mashi 'ala al-imamah, ini bab menyapu serban, yakni pada ketika mengambil air sembahyang, tepat sapu kepala tu. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Thawr an Rashid bin Sa'd an Thawban qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatahu fa asabahum al-bard falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yamsahu 'ala al-'asa'ib wat-tasakhin. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك
qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa alaihi imamatun qitriyah fa adkhala yadahu min tahti al-imamah famasaha muqaddama ra'sihi falam yanqud al-imamah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Thauban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar pasukan tenteranya. Maka mereka kesejukan. Bila mereka sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menyuruh mereka, memerintahkan mereka supaya menyapu di atas serban-serban ataupun semutar wattasakhin dan khuf mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dalam keadaan baginda memakai serban qitriyah. Maka baginda memasukkan tangannya dari bawah serban, lalu disapunya bahagian depan kepalanya dengan tidak memecah ataupun membuka serbannya. Bab ghaslir rijl. Wa bihi qala hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Ibn Layya'ah an Yazid bin Amr an Abi Abdurrahman al-Hubali atau al-Hubuli an al-Mustawrid عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. Ini bab basuh kaki. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mustawrid bin Shaddad, katanya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berwudu, baginda akan menggosok jari-jari dua belah kakinya bi khinsarihi, dengan anak jari, dengan jari kelingking, dengan jari kelingkingnya. Nah, itulah beberapa bab yang kita baca malam ni. Kita tengok semula. Bab istinthar. Istinthar maknanya menghembuskan air dari hidung. Tentu sekali sebelum nak hembus tu isap dululah. Isap air ke hidung, orang panggil istinsyak. Isap air ke hidung. Dalam setengah-setengah kitab tu dia sebut istinsyak. Sebelum pada ni pun ada juga sebut. Sebelum pada ni sikit, babul farq bainal madmadah wal istinsyak. Maknanya dua perkara ni tak dapat dipisahkan lah. Istinthar mesti terlebih dahulu ada istinsyak. Istinthar makna menghembuskan air dari hidung. Jadi sanad ini sangat tinggi ni kedudukannya. Ada sama ni dalam Bukhari pun ada, dalam Muwatta pun ada, dalam kitab-kitab lain pun ada. Cuma kalau dalam Muwatta tu bermula daripada Malik lah. Ini ada seorang bawah pada Malik, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ini sanad yang paling sahih mengikut setengah-setengah ulama, asahul asanid. Sanad yang paling sahih. Setengah-setengahnya mengatakan ini adalah rantaian emas, silsilatul zahab bagi Imam Malik. Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sanad ni. Kalau daripada ni rantaian ini, mana ni supaya rantai emas, bukan perak-perak, bukan apa ni besi ke apa, tidak. Sanad yang paling baik, paling sahih, paling sahih mengikut setengah-setengah ulama. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang dari kamu atau sesiapa di antara kamu mengambil air sembahyang, berwudu, maka hendaklah dimasukkan ke dalam hidungnya air, kemudian dihembuskan air itu dari hidungnya. Kemudian di sini thumma ini tidak dipakai dengan makna asalnya. Kalau bahasa Arab asalnya thumma ni isap dulu, lepas tu lama, lepas tu baru hembus. Tidak makna lagu tu. Thumma di sini sama dengan makna fa. Falyaj'al fi anfihi ma'an falyantathir. Falyanthur atau falyantathir. Lepas tu, lepas masuk tu, selalu, bukan kata sengok lama gitu. Tak ada siapa dia kata lagu tu. Jadi thumma di sini tidak dipakai dengan makna asal.
Makna asal bagi thumma, lepas pada sesuatu tu lama, lepas tu baru berlaku. Macam di sini, kalau nak kira makna asal dianya, lepas masuk air ke dalam hidung tu, lama duduk dalam hidung, lepas tu baru hembuskan. Tidak makna macam tu. Tidak. Ni tu, lepas masuk tu lah, hembuskan dari hidung. Tidak ada apa-apa perbahasan berhubung dengan sanad hadis ini dan berhubung dengan berhubung dengan isap air ke hidung ni, berhubung dengan isap air ke hidung ni. Sebabnya semua terima, sekurang-kurangnya dia ni adalah sekurang-kurangnya adalah sunat, sekurang-kurangnya. Itu semua terima. Bahkan ada yang menyebutkan siapa kata wajib pun ada. Sampai kata wajib pun ada. Di sini pasal ada bahawa ni yang bertanya ana berkenaan dengan isap air ke hidung ni, nak pasti ana sudah sebut dah lebih kurangnya. Di sini kita bacalah sikit supaya jelas lagi berhubung dengan khilaf dalam masalah isap air ke hidung ni, setara mana kedudukan hukumnya. Qala Syaukani fi Nail, dia pun petik ni, pengarang kitab Badlul Majhud ini, dia petik daripada kitab Nailul Awtar karangan Syaukani. Waqtulifa fi wujubihima wa adamih, fadhahaba Ahmad wa Ishaq wa Abu Ubaid wa Abu Thawr wa Ibn al-Munzir ila wujubil madmadah wal istinshaq wal istinthar, wa bihi qala Ibn Abi Layla wa Hammad ibn Sulaiman, wa qala an-Nawawi fi syarh Muslim inna madhhab Abi Thawr wa Abi Ubaid wa Dawud al-Zahiri wa Abi Bakr ibn al-Munzir wa riwayatan an Ahmad anna al-istinshaq wajibun fil ghusli wal wudu wal madmadah sunnatun fihima wastadallu ala al-wujub bi adillah. Tak apalah tu. Khilaf ulama tentang wajib atau tidak wajib isap air ke hidung ni pada ketika air semaya. Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibnul Munzir, ini semua mereka ini mengatakan wajib komo dan isap air ke hidung, lepas tu hembus air itu dari hidung, itu wajib. Dengan arti tak sah air semaya kalau tidak isap air ke hidung. Inilah juga pendapat Ibnu Abi Layla dan Hammad bin Sulaiman. Imam Nawawi dalam syarah Muslim berkata mazhab Abi Thawr dan Abi Ubaid dan Daud Zahiri, begitu juga Abu Bakr Ibnul Munzir, dan ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawa isap air ke hidung tu wajib pada ketika mandi junub dan berwudu. Berkumur sunat sahaja. Berkumur sunat sahaja dalam kedua-duanya, dalam mandi junub dan dalam berwudu sunat sahaja, mengikut mereka saat ni. Abu Thawr ini Imam Nawawi sebut ada beza sikit dengan hak tadi. Hak tadi sebut wajib. Mana kalau dalam wudu tu wajib, berkumur isap air ke hidung, dalam mandi junub lebih-lebih lagi. Pendapat yang kedua daripada mereka ini dinukilkan oleh ulama, iaitu isap air ke hidung ni wajib dalam mandi junub dan juga berwudu. Berkumur tu hak sunat. Kumur sunat dalam kedua-duanya, dalam mandi junub dan berwudu kumur sunat. Adapun hak orang lain pula, Malik, Syafi'i, wal Auza'i wal Laith wal Hasan al-Basri wal Zuhri wal Rabi' wa Yahya bin Sa'id wa Qatadah wal Hakam bin Utaibah Muhammad bin Jarir at-Tabari mengatakan tidak wajib. Semua ni tidak wajib, sama ada dalam mandi junub ataupun dalam berwudu. Tidak wajib berkumur dan tidak wajib isap air ke hidung, sunat saja. Wa dhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu wa Thawri ila annahuma fardun fil janabah wa sunnatun fil wudu. Abu Hanifah dan anak-anak buah dia
Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan isap air ke hidung saat ni. Begitu juga komo, mana fardu dalam mandi junub. Tidak sah mandi junub kalau tidak komo, kalau tidak isap air ke hidung. Tapi dalam wuduk sunat. Dalam wuduk sunat. Ini beza mazhab. Ini beza. Gitulah. Seterusnya tak apa dulu. Di antara dalil orang hak kata wajib sana, wajib isap air ke hidung, itu di mana dalil dia? Di antara dalilnya hadis hak kita baca sana. Itu dalil dia. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanthur. Dalam setengah riwayatnya thumma liyantathir. Gitu. Hak ni Nabi SAW suruh ni. Suruh. Bila suruh memberi makna wajib, kata dia. Yang kedua, Nabi SAW tak aja tinggal ni. Tak aja tinggal. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ia termasuk dalam kesempurnaan basuh muka. Kemudian hidung ni duduk dalam muka. Hidung ni duduk dalam muka. Kalau kita kata basuh muka dengan tidak basuh hidung tu tidak sempurna. Sedangkan Nabi SAW suruh sempurnakan basuh muka. Begitu juga yang tersebut di dalam hadis Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim. Sebut suruh basuh muka dengan sempurna. Bahkan dia sebut dalam tu, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir. Tadi lah, lebih kurang tadi. Cumanya thumma liyantathir. Tadi thumma liyanthur. Jadi bila ambil air semaya, hendaklah bubuh dalam hidung dia, masuk ke dalam hidung dia air, lepas tu hembuskan air itu. Itu pegangan dia. Begitu juga hadis Salamah bin Qais dalam Tirmizi dan Nasa'i dengan lafaz idza tawadda'ta fantathir. Bila engkau berwuduk maka hembuskan air dari hidung. Yang setelah hisap air ke hidung lah. Inilah dalil dia. Di antara dalil. Dalil dia lagi dalam hadis yang kita baca kemudian tadi, iaitu Nabi SAW suruh hisap air ke hidung ni, suruh betul-betul hisap air ke hidung, suruh dengan baik hisap air ke hidung, kecuali dengan bersungguh hisap air ke hidung, kecuali kalau puasa. Kalau puasa tu makna kena hisap juga, cuma jangan hisap kuat sangat. Ini menunjukkan wajib. Takkanlah dia nak mendedahkan seseorang tu kepada batal puasa dia, kerana kalau dia silap seruk masuk ke dalam, boleh jadi batal puasa dia tu. Takkanlah kerana sesuatu yang sunat Nabi siapa suruh gitu mah, kata dia. Mestilah benda ni wajib juga tu. Sehingga suruh juga. Dia pegang kot tu lah. Dalam satu riwayat yang lain ada sebut idza tawadda'ta famadmid. Dalam hadis yang kita baca tadi pun ada, bila engkau ambil air semaya berkomo lah, dia suruh berkomo. Ini pun hadis juga. Begitu juga hadis Abu Hurairah dalam riwayat Daraqutni, lafaznya amara Rasulullah SAW bil madmadah wal istinshaq. Nabi SAW suruh isap air ke hidung, berkomo dan isap air ke hidung. Dia suruh. Ini perintah dia. Perintah dia asalnya wajib. Inilah pegangan orang-orang yang mengatakan wajib isap air ke hidung tu dan berkomo tu. Orang-orang yang mengatakan tidak wajib, hanya sunat saja, baik dalam mandi junub pun, dalam ambil air sembahyang pun sunat belaka ni, isap air ke hidung berkomo ni. Iaitu Imam Malik, Syafi'i, Auza'i dan ramai lagi tadi yang kita sudah sebut dah tadi. Dia pegang mana? Iaitu perintah supaya mandi ataupun ambil air sembahyang, iaitu mengikut az-zahir. Fasaka az-zahir. Hak batin tak termasuk al-batin. Adapun hidung ni bahagian dalam itu batin hidung. Allah SWT suruh basuh muka. Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Hak mana orang panggil muka? Hak apabila kita berdepan kita nampak.
Sekat tu. Hak tu lah hak wajib je. Tak perlu korek sampai ke dalam. Dan hak biasanya orang ni apabila dia biasa ni dia tutup mulut. Hak tu lah. Apabila kita berhadap itu makna wajah. Wajhun tu makna wajah. Apabila kita berhadapan dengan seseorang, apa yang kita nampak? Sekat tu. Hak kita nampak tu lah orang panggil wajahnya. Tadi tak termasuk hidung ni, dalam hidung ke dalam mulut tu tak termasuk. Mereka itu kata gitulah. Lepas tu mereka ini berpegang juga dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Tirmizi kata hadis itu hasan dan Hakim kata sahih hadis itu. Nabi SAW kata lagu mana? Tawadda' kama amarakallah. Faghsil wajhak wa yadaik wamsah ra'sak waghsil rijlaik. Nabi SAW kata berwuduklah seperti mana Allah suruh kamu berwuduk. Basuh muka, basuh dua tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Nabi SAW kata. Dia sebut tu. Dia tak ada sebut komo kau isap air ke hidung kau, tak ada. Ini menunjukkan bahawa hak asas ni hak ni. Hak isap air ke hidung komo tu sunat kata mereka. Hak ni hak asasnya. Kita kena jadikan hak ni hak asas. Kalau tidak apa dia tak layak. Apa dia tak layak. Walaupun kita kata dia isap air ke hidung semua, tapi hak tu hak sunat. Kita terima hak tu sunat. Nak kata wajib tu tidak. Sebab apa? Di sini dia kata hak ni saja. Imam Abu Hanifah apa pegang dengan hak ni juga. Hadis ni juga. Dia kata molek dah lah tu. Molek dah tu. Berwuduklah seperti hak Allah suruh kamu. Allah suruh tu mana? Dalam Quran. Lepas tu kata dia, orang Syafi'i ni, Malik ni kata dia, bila-bila dia kata pegang dengan hadis ni, dia mari kena ada niat pula dah kata dia. Dia tak setujulah. Dalam Quran tak ada sebut. Hak kama amarakallah ni seperti Allah suruh ni, maksudnya dalam Quran. Hak dalam Quran pak tu yang sebut. Sebab tu kita kata hak pak tu hak fardunya. Hak lain tidak fardu, tidak wajib. Hak lain sunat belaka. Tapi dia kata pula, lepas tu yang pada ketika mandi junub tu apa yang kena isap air ke hidung, kena berkomor tu ambil mana pula? Hak tu dia kata kita pegang dengan ayat Quran. Wa in kuntum junuban fattahharu. Bila kamu berjunub, maka hendaklah kamu bersuci dengan baik. Ittahharu. Itu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni makna bersuci betul-betul. Betul-betul ni makna setakat mana air boleh sapa dengan tidak mudarat. Kena sapa situ. Apalagi dia pegang dengan hadis yang lain, tahta kulli sya'ratin janabah. Tahta kulli sya'ratin janabah. Setiap di bawah setiap bulu tu ada janabah, berjunub belaka. Bila berjunub kena sapalah air situ. Pas bulu dalam hidung ada bulu. Jadi kena sapa air belaka, kata mereka itu. Sebab dia kata ittahharu tu atas dasar satu kerana ayat Quran tadi. Tapi dia kata mandi junub ni pun tak perlu juga niat seperti ambil air sembahyang. Ni mazhab Abu Hanifah dan Tsauri. Tak perlu niat. Tak perlu niat. Hak tadi kata tak boleh. Kena isap air ke hidung, kena berkomor, kalau tidak tak jadi, tak sah. Air sembahyang tu tak sah. Hak ni dia kata tidak. Hak ni dia kata kalau mandi junub barulah kena isap air ke hidung. Nampak? Jadi hak isap air ke hidung mandi junub sebab ayat Quran. Hak dalam hadis tak ada. Dalam hadisnya tak ada sebut. Bila tak ada sebut, hak wuduk tu mana yang kekal lah ia dengan sunat. Kekal lah dengan sunat. Wuduk isap air ke hidung ke ataupun komor tu sunat sahaja mengikut mereka. Tapi mengikut Imam Ahmad ke apa tadi, wajib. Hak semolek-moleknya. Sebab itulah kita kata kita belajar hadis ni, tengok dah pendapat imam-imam besar ni. Ni hak disebut ni imam-imam besar ni hak nombor 1 belaka. Orang panggil mujtahid mutlak belaka. Besar. Imam Nawawi besar, bawah lagi dalam mazhab Syafi'i. Sahabat tu dia orang penting dalam cabat.
Dan ramai lagi Imam Rafi'i, ramai lagi. Ni saja daripada cabai. Ni hak asal ni, cabai-cabai besar. Hak semoleknya kita jaga belaka lah. Kita jaga sedapat mungkin. Bila kita belajar, dah ada dalam hadis ni, ada, kita jaga. Lepas tu Imam Abu Hanifah pun dia kata, ambil air semaya, ambil air semaya ataupun mandi junub, tak payah niat saat ni. Kalau orang niat dosa, dah, dia tidak kata dosa. Tidak lebih molek? Molek. Dah kita jaga orang lain kata suruh niat tu, jaga lah. Gitu, jaga belaka. Tak usah kata ambil orang dia sampai tinggal hak lain. Cubalah ikut belaka. Cuba campur belaka. Ni kalau ada semasa ada duduk di India dulu, ada seorang sains tu sibuk dia tanya seorang perempuan tua macam mana cara hidup dia tu, dia nampak jadi tanya mandi junub lagu mana, mandi gitu dia. Lepas tu kamu niat kau tidak? Tak ada ya. Lepas tu mandi gitu. Dia sains saat ni dia tidak tahu mazhab Hanafi ni tidak wajib niat saat ni. Gagal lah dia sibuk berat orang sini. Dah kalau suci tak sah, tak jadi, macam mana semaya dia? Tak jadi jugalah kita kata. Jadi bila kita kata tidak, dia sebenarnya dalam mazhab Hanafi ni tidak wajib. Mana kalau orang buat siapa macam tu pun kita tak boleh kata apa. Tapi sebaik-baiknya seperti kata saat ni lah, kita buat belaka lah, jaga belaka. Jaga mazhab Ahmad. Ramah tadi tu bukan seorang tu. Ni hak besar-besar ni. Hak besar-besar. Hak lebih patut kita jaga. Sebab apa? Sebab dia terima oleh semua ulama sebagai mujtahid mutlak belaka. Ada pun macam Imam Nawawi tu mujtahid dalam mazhab Syafi'i pun mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih dia. Dia bukan mujtahid mutlak lagi. Supaya juga misalnya dalam mazhab Hanafi ramai lagi bawah-bawah tu Ibnul Humam, orang-orang besar. Itu semua mujtahid tarjih. Dia bukan mujtahid mutlak. Ada setengah-setengah tu mujtahid fatwa pula. Ada setengah-setengah tu mujtahid muntasib saja. Bukan mutlak. Ni mutlak ni. Jadi sebaik-baiknya kita jagalah. Apa lagi? Jelas dalam hadis tu ada. Dalam hadis tu ada, jelas. Seterusnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hembuskanlah air dari hidung kamu betul-betul, mana 2 kali, balighatain, mana dengan baik 2 kali atau 3 kali. Mana ni pun suruh lagi. Dalam masalah ni kita tak tahu mana tepat sebenarnya, tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu. Dengan sebab itu lebih baik kita jaga belaka. Kalau kita pakai kitab ni, kita anak pegang ni Badrul Majhud, dia ada sebut salah seorang perawi Ibnu Abi Dhi'b. Tu ulama besar tu. Tu salah seorang mujtahid juga. Setara tu pun ada orang pertikaikan juga. Ada dalil. Wa kana yurma bil qadar. Dia dituduh berfahaman qadari. Dituduh berfahaman qadari. Baru ni Anda sudah bincang dah masalah qadariyah ni terbagi kepada 2 dalam kitab hadis ni. Satu, qadariyah ia memang termasuk dalam golongan ahlul ahwa, sesat lah. Satu lagi qadariyah tak sampai ke situ. Dalam kitab-kitab hadis ni dia ada 2. Supaya juga murji'ah. Kalau kata murji', dia ni murji'. Boleh jadi murji'ah hak teruk benar, ahli ahwa wal bidah, ahli bid'ah. Satu lagi murji'ah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga Imam Abu Hanifah tu pun orang panggil murji'ah. Jadi kita jangan pelik, ni masalah istilah hadis. Supaya juga Syiah dalam kitab-kitab hadis dia terima, Syiah dia terima.
Syiah tu Syiah mana? Adakah Syiah Hula atau Syiah Mufaddilah? Yang diterima dalam kitab-kitab hadis ini ialah Syiah Mufaddilah. Itu beberapa perkara kita kena faham tu. Ni Qadariyah ni satu pendapat tu maknanya tak percaya langsung kepada takdir. Tu sesat. Apa-apa Mu'tazilah sebahagiannya termasuk dalam Qadariyah tu lah, tak percaya langsung pada takdir. Takdir ni kita sendiri yang menentukan. Hak tak molek kita sendirilah yang buat, tak ada kena mengena dengan Tuhan. Tuhan tak ada kuasa langsung dalam menentukan hak tak molek hak kita buat. Kita sendiri yang buat. Gitu. Hak molek ni semua Allah SWT berlaku. Itu dia faham lagu tu lah lebih kurang secara ringkasnya. Dan Allah SWT telah beri kuasa kepada sesuatu, beri kuasa kepada akar kayu misalnya. Jadi ubat akar kayu tu sendiri yang menyembuhkan. Tuhan tak ada kena mengena dah. Bahkan tak ada dah kuasa Tuhan. Putus dah kuasa Tuhan. Siapa gitu? Itu Qadariyah yang sesat, Ahlul Ahwa. Semua kudrat ni ada pada makhluk. Kuasa ada pada makhluk. Tuhan tidak menentukan semua ni. Satu lagi Qadariyah, orang panggil Qadariyah juga. Ni. Iaitu dia mengatakan Allah SWT membuat sesuatu tu sebagai sebab. Sebagai sebab. Misalnya kita kata akar kayu ataupun ubat, Allah SWT bubuh kuasa dalam dia. Ada kuasa dia. Dan ubat tu menyembuhkan dengan Allah SWT yang menyembuhkan sebenarnya. Allah SWT yang menyembuhkan sebenarnya. Allah SWT hubungan dia tak butuh. Kalau dia nak sembuh, dia yang menyembuhkan. Maknanya kuasa tu ada juga pada ubat tu, tetapi yang menyembuhkan sebenarnya Allah SWT. Hak tu kita tidak tahu. Walau bagaimanapun ubat saat ni, yang mujarab saat ni, Allah SWT boleh hilangkan kuasa dia. Yang ni kuasa Allah SWT tak putus. Tak putus. Ini Qadariyah hak ni setengah-setengah. Hak ni tidak Qadariyah hak sesat lagi tu. Hak lagu tu. Bahkan ramai ulama-ulama muhaddisin faham lagu tu. Faham lagu tu. So lagi kita panggil apa nama ni? Asy'ariyah. Asy'ariyah. Hak sifat 20 ni. Dia kata ubat sana ni tak pasal rasa. Tak ada pasal rasa. Bila kita makan pada ketika tu baru Allah SWT bubuh kuasa dalam dia. Mana sembuh kita ni dengan kuasa daripada Allah SWT. Ubat tu tak ada rasa. Allah SWT tak letak pun. Dia pergi ke situ jauh sikit. Sebab tu setengah-setengah ulama hadis dia tak say apa tak ada kuasanya. Memang ada kuasa Allah SWT bui, tapi tak putus dengan Allah SWT. Tetap dalam perhatian Allah SWT, tetap dalam kuasa Allah SWT, tak putus. Hak lagu ni setengah-setengah ulama yang berfahaman Asy'ariyah dia panggil Qadariyah dah. Sebenarnya tidak Qadariyah lagi. Tidak Qadariyah lagi. Gitu. Supaya juga Imam Abu Hanifah, ini istilah ni. Kena faham tu. Kalau tidak boleh jadi keliru. Macam mana ulama besar ni dituduh dia ni Qadariyah? Pak Qadariyah ni sesat. Kalau lagu tu sesat jugalah. Sedangkan dia imam besar ni, Ibnu Abi Dzib. Supaya juga orang kata Imam Abu Hanifah tu Murji'ah. Apa makna Murji'ah? Kalau Murji'ah hak sebenarnya, Murji'ah hak sebenarlah Ahlul Ahwa ahli bid'ah tu, iaitu dia kata seseorang tu bila dia beriman sudah memadai dah iman dia tu, tak perlu kepada amalan langsung. Dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak apa pun, tidak menjejaskan apa-apa iman dia. Iman dia tetap molek. Walaupun dia buat perbuatan dia tu seperti perbuatan orang kafir sekalipun. Dia sembah berhala buat gini. Tapi hati dia kalau tanya dia Islam dia kata, lagu tu Murji'ah. Kalau tak buat kau satu, tak apa. Kalau berzina, kalau curi, kalau gapo pun tak apa. Tak akan menjejaskan iman dia. Tidak jadi iman dia tu jadi nipih, kau jadi kuruh, kau jadi kecil, kau tak. Supa je iman. Jadi maknanya beza orang Islam dengan orang kafir ni hanya pada nama sajalah. Pada nama saja. Imam Abu Hanifah apa orang panggil Murji'ah? Sebab dia kata
Apa ni? Iman itu dia basit, tidak murakkab. Iman itu iaitu kepercayaan dalam hati. Kepercayaan dalam hati. Bukan iman itu kepercayaan dengan hati, membenarkan dengan lidah dan buat dengan anggota. Tidak. Hak tu hak luar dah tu. Hak sebenarnya iman itu hak dalam hati. Kalau orang tu tak boleh ungkap dengan lidah dia, hak bisu nak ungkap lagu mana? Tak boleh. Dia tak ada iman ke? Ada. Orang hak tak boleh buat kau bersatu, tak boleh nak buat kau bersatu, dia tak ada iman ke? Tak jadi ke? Dia kata. Jadi sebab tu orang kata dia ni murjiah juga. Jadi maknanya seseorang apabila ada iman tak ada amal pun tak apa. Sedangkan dia tidak kata lagu tu. Dia kata hak tu amalan, ucapan yang baik gapo ni semua ni adalah hasil daripada hakikat iman yang sebenarnya, percaya dalam hati. Itu buah dia. Hasil dia. Dan mesti kena ada hak tu. Kalau tidak, sia-sia. Kalau kita tanam pokok durian, nak apa dia? Nak buah dia. Hak ni buah dia, bukan hakikat dia. Dengan arti kalau tak ada buah tu, maka orang tak panggil pokok durian. Dah, pokok durian juga, tapi apa faedah pokok durian tu? Gitu. Jadi pokok durian tu hakikat dia je iman. Kita kata buah tu hasil dia, tapi kena ada. Iman seseorang itu akan jadi kurang, akan jadi terjejas, dia akan masuk dalam neraka, akan apa kena seksa kalau dia buat jahat, kalau dia buat maksiat. Dia pun kata lagu tu juga. Cumanya bukan iman itu murakkab. Bukan iman itu murakkab dengan arti kena ada tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Mana tak mesti ada. Hak mesti adanya hak tu so. Hak lain ni adalah kesan dia, kesan iman, kata dia. Bukan makna hakikat iman. Situ sebab orang kata dia ni murjiah. Sebenarnya dia tidak kata sepuluh murjiah tu dengan arti kalau buat lagu mana-mana pun tidak terjejah, kita tak masuk neraka. Dia tak kata lagu tu. Itu beza je. Lepas tu apabila kita pergi, kita bahas-bahas pergi, sebenarnya hak kata iman tu murakkab pun dia pun kata iman tu murakkab, hakikatnya serupa dengan Imam Abu Hanifah tu juga. Misalnya kalau seseorang tu dia bertaubat lah, sebelum pada dia buat maksiat, katakanlah kalau Allah SWT terima taubat dia, lepas tu dia mati tu, dia ada buat apa dia? Lepas tu dia boleh masuk syurga, dia boleh buat apa? Masuk syurga Tuhan balah dengan istimewa sekali dia ada buat apa? Tak ada amal, hanya ada tasdik dalam hati saja. Berapa banyak orang dalam hati dia dia beriman, lepas tu kita tak tahu dia. Orang apabila mati, orang pergi tanah di kubur orang kafir, lepas tu Tuhan akan layan dia seperti orang kafir kok? Tak. Walaupun orang buat gana pun kepada dia tu sebagai orang kafir pun, di sisi Allah kalau dia beriman, iman sepatutnya. Ini maknanya tidak pandang kepada benda-benda tu semua, dia kata. Orang lain pun kata lagu tu juga hakikatnya. Jadi kesimpulannya ahli sunnah ni bahas-bahas pergi mari, dia beza balik bawah sampai kali atas serupa juga. Gitulah. Ini kita kena faham dalam kitab-kitab hadis ni. Kalau dia kata orang ni qadari ni, dia ada dua. Orang ni Syiah, itu pun dia ada hak diterima ni. Syiah mana? Serupa juga murjiah. Murjiah mana? Kalau kita senara hak ni masuk dalam murjiah, hak sesat tu beratlah lagu tu. Tak ada siapa kata lagu tu. Daripada Abi Ghatafan, daripada Ibnu Abbas, dia suruh basuh dengan bersungguh-sungguh, basuh dengan betul-betul, mana isap air ke hidung tu. Ini menunjukkan kata mereka itu wajib lah. Inilah dalil wajibnya. Kalau tidak apa-apa ya suruh bersungguh-sungguh tu. Orang lain kata ini menunjukkan sunat, begitu. Seterusnya seterusnya hadis 142 tu daripada Laqit bin Sabrah. Hadis itu dalam sanad dia tu ada seorang nama Yahya bin Sulaim. Dia ni dipertikaikan oleh ulama. Setengah kata
boleh terima, setengah kata tak boleh terima. Hak kata boleh terima, Dauri kata dia menukilkan daripada Ibnu Ma'in thiqah, Ibnu Sa'ad kata thiqah kathirul hadis, Ijli kata thiqah, Abu Hatim kata Syekh Salih mahalluhu as-sidq wa lam yakun bil hafiz, tidak hafiz dia ni. Hadis dia boleh ditulis wala yuhtajju bihi, tapi tak boleh nak buat hujah, tak boleh nak buat hujah. Nasai kata, Nasai ni dia keras sikit, Imam Nasai dia keras, dia kata laisa bihi ba's, tak mengapa dengan dia, tapi dia ni munkarul hadis an Ubaidillah bin Umar. Kalau riwayat daripada riwayat dia daripada Ubaidullah bin Umar, dia munkarul hadis. Munkarul hadis maknanya dia tu sendiri dhaif lah. Dulabi berkata tidak kuat. Nasai dalam Kunah berkata laisa bil qawi, tak kuat. Uqaili berkata Imam Ahmad bin Hanbal kata saya pergi dekat dia, saya tulis sesuatu, lepas tu saya tengok dia bercelaru tu hadis hak dia imlakkan itu, saya pun tinggal dia. Kata Imam Ahmad ada sesuatu lah yang tak kena pada dia tu. Abu Ahmad Al-Hakim berkata tidak hafiz di kalangan ulama hadis. Daraqutni berkata sayyi'ul hifz, maknanya buruk ingatannya tidak baik. Kerana itu hadis ini paling tinggi ia adalah hasan. Mengikut setengah-setengah ulama dia kata sahih. Tapi kalau berdasarkan sanad ini tak lagi setara tu je, setara tu. Boleh jadi setengah-setengah ulama tu dia kata sahih berdasarkan hadis ini tarik yang lain. Hadis itu sendiri, kandungan hadis itu sendiri, bukan melihat kepada sanad dia. Seterusnya Asim bin Laqit bin Sabrah. Ni khilaf juga ulama. Laqit bin Sabrah ni dengan Laqit bin Amir, hak tula ke orang lain? Khilaf juga ulama. Ada yang mengatakan hak tula orang tula, ada mengatakan hak lain-lain. Hak kata orang tula ni apa dia? Siapa? Iaitu Abu Razin Al-Uqaili. Begitu juga Asram menukilkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari pun kata lagu tu juga. Ibnu Hibban, Ibnu Sakan kata lagu tu juga. Mana hak tula je ni? Laqit bin Sabrah dengan Laqit bin Amir, orang tula. Tetapi Ali ibn al-Madini, Khalifah bin Khayyab, Ibnu Abi Khaythama, Ibnu Sa'ad, Muslim, Tirmizi, Ibnu Qani', Baghawi dan lain-lain lagi mengatakan dah orang lain. Jadi hak lebih tepatnya di sini dalam masalah ni iaitu lain-lain ni, dia ada dua orang, Laqit bin Sabrah dengan Laqit bin Amir. Laqit bin Amir ni sebabnya Imam Ahmad, sebab itulah Hafiz Ibn Hajar dia komen Asram anak murid Imam Ahmad itu, hak dia nukil daripada Imam Ahmad kata orang tula. Sedangkan dalam Musnad Ahmad sendiri Imam Ahmad buat dua orang yang berlainan, dan dia sebut ni beberapa riwayat ambil daripada Laqit bin Amir ini, banyak riwayatnya. Tetapi Laqit bin Sabrah tidak ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia kecuali anak dia Asim. Dan hak dia riwayat tu Imam Ahmad sebut ni maknanya menunjukkan berlainan. Faedah dianya apabila kita tahu tu, faedahnya apabila kita tahu benda ni, satunya kita dapat tahu hak sahabat, di kalangan sahabat ni hak nama Laqit ni khilaf ulama. Ada hak kata dia ni Laqit bin Sabrah dengan Laqit bin Amir ni hak tula, ada kata lain-lain. Kalau hak terima kata lain-lain tu maknanya dua orang lah sahabat hak nama Laqit ni, gitu. Itu satu. Yang kedua, bagi setengah-setengah ulama ni dia tak sedap tu sebab sanilah apabila ada perawi yang tak kemah, hak mana satu ni, hak mana satu daripada dua ni? Laqit bin Sabrah ni hak tula ke hak lain-lain? Lama kan
Yahya bin Sulaim tu dia keliru sebab dia tak ingat molek. Sebenarnya Laqit bin Amir, dia kata Laqit bin Sabrah, dia keliru. Akan jadi masalah tu. Sebab tu penting tahu sanad-sanad Nabi tu, penting tahu, akan jadi masalah. Ini kan dalam soal benda macam ni tak apalah, tapi kalau benda-benda besar, perkara-perkara yang besar berkait dengan akidah, berkait dengan benda-benda besar lah. Itu pentingnya kita tahu kedudukan sanad tu. Takut-takut dia keliru, dia tak ingat molek mana satu. Tetapi berdasarkan riwayat ramai lagi orang lain, memang Laqit bin Sabrah lah ini. Sebab anak dia yang meriwayatkan daripada dia namanya Asim. Dia kata dia pergi nak jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tak ada di rumah. Jumpalah dengan Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia pun suruh. Ini maknanya tetamu lah. Apabila orang pergi buat makan, hidangkan makanan kepada tetamu, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Semua orang buat lagu tak juga. Kalau ada kemudahan, ada kelapangan, molek lah, baguslah. Tapi kalau tak ada kelapangan, dalam keadaan kesusahan, tak perlu buat. Nabi SAW pun tidak setiap kali orang pergi ke rumah dia buat makan sama, tak. Tidak. Tidak gitu. Bahkan bergantung kepada keadaan. Zaman dululah tempat orang kita ni pun kuat juga lagu ni pegang hak ni. Iaitu kalau rumah tu aling kak, maknanya orang kata apa ni, cawan tu bahasa sokmon. Sebab apa dah? Orang ni mari akak air, orang ni mari akak air. Hak mula-mula sekali sakitnya tu guru tu. Pasal apa? Dah muka dia nak melera kau orang ni. Orang ni mari minum kata, orang ni mari minum kata. Lama-lama kecil mani. Tak perlu buat lagu tu. Kita rasa sekarang ni sudah berubah banyak juga masyarakat kita ni. Sebenarnya kalau kita sibukkan orang alim tu dengan benda-benda lagu tu, dia akan habis masa dengan benda-benda tu. Bini dia tak akan cara galai dah. Kerja tu. Sebenarnya kita kena bagi peluang. Zaman dulu boleh jadi suasana dia lain sesuai dengan keadaan pada masa tu. Sebab dia sebagai seorang alim, banyak perkara duduk gantung dengan dia tu, sebagai bapak lah kepada masyarakat tu. Dalam semua segi boleh jadi suasana tu lain. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita rasa tak perlu buat lagu tu. Tidak semua. Tapi kalau buat, kalau ada kelapangan, ada kemudahan, kalau buat tak apa. Tak apa, molek. Dan ini masuk dalam sunnah juga. Dia pun suruh buat apa? Khazirah ni kamu dia sejenis makanan. Jadi payah kita nak terjemah tu. Kita nak kata dekat-dekat bubur lambok. Dekat-dekat bubur lambok. Tapi nak kata bubur lambok betul tu tidak juga. Dekat-dekat lah. Sebab dia ni cara buat dia nya, daging tu cincang, bubur dalam puyuk, air banyak lah, bubur lah ke awah-awah dia ke apa tu. Kalau zaman dulu ringkas benar je bubur garam ke apa tu. Bila dia sudah masak, bubur pula gandum dalam tu, bubur tepung dalam tu. Bubur tepung dia jadi palut lah tepung tadi tu dengan daging ke apa tu. Dekat-dekat, sebab tu kata dekat-dekat dengan bubur lambok. Cuma kita bubur lambok tu bubur nasi. Dia ni tidak, bubur tepung. Lepas tu dimakan lah. Makan tu adalah lauk-lauk, mana-mana lauk-lauk lain, dimakan lagu tu. Itulah yang dikatakan khazirah. Khazirah ni dia mesti kena ada daging, baru orang panggil khazirah. Kalau tak ada daging, dia panggil asidah. Dalam riwayat Hafsah lagi tu, dia sebut asidah. Bukan khazirah, tetapi asidah.
Asidah ni maknanya hak tak ada daging, hak tak bubur daging. Pakai bubur tepung saja dalam itu. Tak apalah. Lalu dibuatlah untuk kami. Bila dia suruh tu, Aisyah suruh, maka orang pun buatlah. Buat. Lepas pada tu layan lagi ni. Buih apa lagi? Dalam satu dulang buah pula. Buah tamar pula. Buah tamar pula. Walam yaqul Qutaibah al-qina. Ni Imam Abu Daud ambil ni, cuba kita perhati sanad dia ni. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id fi akharin. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami bersama-sama dengan orang-orang lain. Ramai lagi tok guru kepada Imam Abu Daud ni, tapi dia sebut Qutaibah seorang. Hak dalam Qutaibah tu, riwayat Qutaibah tak ada sebut qina ni. Hak dulang berisi buah saat ni tak ada sebut. Tapi dalam riwayat hak tok guru lain ada sebutnya qina saat ni. Dulang hak berisi buah tu. Hak riwayat Qutaibah tak ada. Tu beza dia. Lepas tu Rasulullah SAW pun sampailah. Dia pun kata, asabtum syai'an, kamu sudah dapat apa-apa kah? Maksudnya kamu makan dah kah? Makan dah kah apa-apa? Gitulah kalau kita kata kan, asabtum syai'an, makan dah kah apa-apa? Au umira lakum bi syai', ataupun telah disuruh supaya dibuat apa-apakah kepada untuk kamu? Kami pun jawab, ya, makan dah lah, kenyang dah popok dia nya. Ketika kami sedang duduk-duduk gitu, tiba-tiba mari kepala kambing tu mari ikut depan tu, dekat tu, nak bawa kambing tu pergi ke kandang dia. Lepas tu bersama dia tu dia duduk pegang anak kambing yang sedang bertembak. Nabi SAW pun tanyalah bila-bila dia lalu, boleh anak ke apa? Dia kata anak kami tina, boleh tina. Nabi SAW kata, kalau boleh tina, tak apa, sembelih seekor kambing. Sembelih seekor kambing di tempat dia tu. Moga tu baru beranak, tidak sembelih tu. Sembelih, ambil lah mana-mana hak sesuai untuk disembelih. Ambil sebagai ganti hak ni. Sembelih kata dia. Lepas tu dia pun kata, ni perawi ni dia kata. Dia pun kata, la tahsibanna. Nabi SAW tak kata la tahsabanna. Beza dia, makna perawi ni betul-betul ingat ni. Sin bagi bawah, bukan sin bagi atas. Dalam Quran, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, bukan yahsibu. Ini dia kata la tahsibanna. Jangan sekali-kali kamu sangka, kamu ingat. Dia tidak kata la tahsaban, sama saja makna dia. Cuma dia nak ceritanya dia ni ingat molek. Ingat molek. Dia sebut bagi bawah sini, bukan bagi atas. Maknanya sama. Jangan ingat kami sembelih ni kerana mu. Takutlah dia berasa serba salah lah, layan lebih-lebih sangat ni jadi serba salah. Kan kita kata dah memang nak makan, dah memang nak buat, dah nasi minyaknya hari ni betul lah. Mana dia kata gitu. Ni pun memang kitanya ada kambing 100 ekor kata dia. Kita tak sembelih lebih daripada 100. Ni maknanya bila boleh seekor ni lebih dah lah daripada 100. Sebab tu suruh sembelih ni buat tu bukan buat demo mari, mana gitu. Takutnya tetamu sana ni berasa serba salah sangat. Nabi SAW ni begitu susah lah kerana dia dah mana dia nak ayat dia tidak jadi susah. Biasalah ni hak biasa. Gitu. Bila beranak seekor, kami akan sembelih lah. Tak sembelih lebih daripada 100. Sebab apa? Saja. Tak boleh kalau lebih daripada 100? Boleh. Tapi dia tak sih. Masing-masing orang lah. Orang ni nak perah ayam sebanyak ni, ikut dia. Masing-masing. Lepas tu bila-bila duduk gitu, dia pun kata, wahai Rasulullah, saya ni ada bini, tapi dia di lidah dia ni kasar sikit. Jadi menyakitkan hati lah. Nabi SAW kata, cerak dah lagu tu kak. Dia kata, cerak dah lagu tu kak. Kadang-kadang kita tengok apa Nabi SAW ni mudah-mudah suruh cerai. Dia tahu dah sahabat dia ni cerdik. Tengok dia suruh cerai apa, waktu kata pula, dia kata pula lagu ni. Tapi kalau orang tu jenis tak cerdik, jangan terpaksa suruh lagu tu, dia buat sungguh.
Seperkara yang keduanya dalam masalah rumah tangga ni, kadang-kadang terlalu mikir sangat, membawa pada berat menanggung lama, terlalu mikir. Sebab tu orang tua kata ada jenis-jenis orang yang tidak sesuai dengan kita, lebih baik belum lama lagi kita cerah lah. Kalau nampak tak lagi, tak kira lah, balik jatah, balik perempuan pun serupa je. Nampak tak lagi, cerah. Sebab apa? Kadang-kadang demi orang ni payah nak ubah. Nampak tak lagi, cerah. Sebab apa? Kadang-kadang demi orang ni payah nak ubah. Sampai ketua dah, kalau anak 10 pada masa tu baru mikir, dah duduk menderita sama sepanjang hayat. Nyayalah lagu tu, tak ada pasal. Dengan sebab itu kadang-kadang lebih baik mudah, jangan payah. Kalau payah tu kadang-kadang membawa penderitaan yang berpanjangan kepada kita. Kadang-kadang lah, bukan sama, kadang-kadang. Sebab tu kena fikir juga. Cerah-cerah ni pun ada kalanya lebih baik cepat. Sebab kalau sudah ramai, susah. Kita tak tahu nak tanggung. Lebih baik ketika tak ada anak kau, ketika ada anak seorang dua kau, lepas tu kita kira hal lain lah, mana ada hak sesuai gitu. Qala, kata perawi ni, aku pun kata, dia kata, wahai Rasulullah, dia ni lama dah duduk dengan saya pula, dia kata. Lepas tu saya pun dapat anak dah dengan dia. Nabi SAW pun kata, kalau lagu tu suruh dia. Maksud dia, nasihatlah dia, nasihatnya. Tak kenal mana, tak kenal, wayak. Kalau ada kebaikan pada dia tu, ada kebaikan, dia akan turun. Dia akan turun. Kalau tak ada kebaikan kan, tak ada pasal lah, mana jeduk pegai lama-lama. Jangan pukul isteri engkau seperti engkau pukul hamba engkau. Dah kalau tidak kena, cerah senang. Jangan pukul seperti pukul hamba. Jadi hamba ni boleh pukul kau? Tidak. Nak ceritanya kebanyakannya orang muda-muda. Kalau hamba dia ni, hamba saya, dia mudah nak pukul. Kalau bini ni payah sikit, sebab dia terhormat, ada keluarga, ada gapo, ada pembela dia. Ada pun hamba ni tak ada nak takut siapa-siapa. Ini keadaan masyarakat pada masa tu. Bukan bermakna hamba tu sendiri boleh dipukul dan Islam menggalakkan pukul hamba. Tidak. Jangan pukul seperti pukul aku tu. Kalau hamba pun tak bagus pukul, tak boleh pukul, isteri lebih-lebih lagi lah. Yang ni dalam keadaan-keadaan tertentu. Mana ada juga keadaan-keadaan yang dalam Quran sendiri suruh pukul tu, walaupun isteri. Hadis ini tidak bercanggah. Ni dalam keadaan tidak perlu kepada pukulan, tak usah pukul lah. Padan dengan nasihat. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dalam Quran pada sebut mula-mula nasihat dulu. Wahjuruhunna fil madaji', lepas tu pisah tempat tidur. Lepas tu baru pukul. Pukul itu pun kalau perlu. Saya pun kata, wahai Rasulullah, lepas pada tu selesai semua tu, wahai Rasulullah, henaknya ceritakanlah kepada saya tentang wudu. Di sini dia bukan tak tahu wudu tu, mari dah ambil semaya apa tahu dah semaya sok banyak kali dah. Cuma ceritakanlah tentang wudu, mana sesuatu yang mungkin dia tak tahu lagi tentang wudu. Sebab itulah Nabi SAW tidak wayak kaifiat wudu daripada awal sampai akhir. Mula-mula gini. Tak, dia tahu dah, orang ni tahu dah. Cuma dia tanya wudu di sini apa-apa yang dia tidak tahu atau apakah yang perlu dia jaga. Dia perlu jaga. Nabi SAW kata, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Bukan ambil lebih kurang gitu dah. Sempurnakanlah wudu, ambil dengan sebaik-baiknya. Wa khallil bainal asabi', selatilah jari-jari. Kalau kaki, terutama kalau orang rapat-rapat kaki tu, mana biar pastikan rata air tu. Wa baligh fil istinsyaq, dan betul-betul istinsyaq, isap air ke hidung. Engkau isap air ke hidung betul-betul, yang ni dengan bersungguh lah, kecuali engkau berpuasa. Kalau engkau berpuasa,
Isak juga tapi tidak bersungguh. Kalau berpuasa isak juga tapi tidak bersungguh. Kalau tidak, maknanya isak tu biar bersungguh. Ini hendaknya, iaitu asbiril wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq. Hak kita duduk cerita ni tentang isak air ke hidung ataupun hembuskan air dari hidung. Hak tu duduk cerita. Inilah hendaknya. Seterusnya hak tu juga lagi, cuma riwayat orang lain pula. Hak bawah tu, sanad bawah tu, Ismail bin Kathir juga. Hak tadi kan Ismail bin Kathir, tapi Yahya bin Sulaim ambil. Hak ni Ismail bin Kathir juga, tapi siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan ambil daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ambil daripada Ismail bin Kathir itu. Hak ni sanad ni molek ni, tak ada apa ni. Sebab itulah ulama kata hadis ini sahih. Sahih tu dia tengok dari segi sanad lain. Tapi hak tadi tak lagi. Hak tadi hasan saja. Sebab apa? Sebab ada Yahya bin Sulaim tu. Hak ni tak apa. Hak ni tak apa. Sebab tak ada dia tu. Sebab tak ada dia. Adalah riwayat ni tidak ada ragu. Laqit bin Sabrah kata wafid, dia ni orang yang mengunjungi Nabi SAW daripada Banil Muntafiq. Cuba kita perhati tadi dia kata mana ni? Tadi dia kata Laqit bin Sabrah qala kuntu wafida Banil Muntafiq au fi wafdi Banil Muntafiq. Ada out. Hak ni tak ada ragu. Tak ada ragu. Nampak yang ragu tadi tu hak bawah pada ni perawi. Iaitu Yahya bin Sulaim tadi. Ini Yahya bin Sa'id ambil daripada Ibnu Jurayj. Mana di sini tidak ada syak. Dia pergi kepada Aisyah, fa dzakara ma'nahu, lepas tu dia sebut makna dia. Makna hadis tadi lah, makna hadis Yahya bin Sulaim tadi. Supaya itulah. Tapi lafaz dia tidak sama. Di sini Imam Abu Daud nak cerita riwayat hak ni, sanad ni serupa juga dengan hak tadi dari segi kandungan dia, isi dia. Tapi lafaz dia tak serupa. Itu sebab dia kata fa dzakara ma'nahu. Itu faedahnya. Qala, cuma beza dia dalam riwayat hak ni, Ibnu Jurayj ni kata falam nanshab an ja'an nabi. Tak lama selepas tu sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sebut. Hak tadi tak ada. Ni beza. Lepas tu dalam riwayat ni juga dia kata asidah di tempat khazirah tadi. Bukan khazirah tapi asidah. Itu beza je. Tapi jenis makanan jugalah, jenis makanan juga. Disediakan. Itu beza dia. Nabi SAW mari yatakaffa, mari dengan berjalan dengan gagah. Itu cara Nabi SAW berjalan. Dia jalan tegak. Gitu jalan. Tegak. Tidak kata belah berayun begitu berjalan ke kanan, dak. Lembek gitu berjalan slow, dak. Dia jalan laju. Nabi SAW ni sifat dia, hak biasa dia jalan laju dah kemah. Letak kaki dia tu kemah. Jalan dia tu. Ya takaffa, mana condong ke depan. Condong ke depan tu makna orang nak jalan laju dia jalan ala ke depan tu lah. Maknanya dia ni orang yang ada matlamat, ada kerja. Gaduh tu ala ke depan tu. Gitu. Ini cara dia berjalan. Dia tengok Nabi SAW tu mari lagu tu kemah jalan, lepas tu condong ke depan. Gitu jalan. Sini sini ada bawah tu dalam syarah kita ni dia ada sebut. Ada dinukilkan daripada sebahagian muhaddithin. Ni cara kita ni. Takut-takut orang muskil, ada tempat ambilan juga. Jadi dia kata apa? Annahu yanbaghi li talibil hadis an yakuna sari'al mashi wal qira'ah wal kitabah. Wa warada fil hadis kana idza masha takaffa'a takaffiyan.
Wa aidan warada ka'annama yanhattu bil sabab, ay fi sabab. Ma'nahu annahu sallallahu alaihi wasallam yatamayalu fil mashi ila qaddam. Daripada sinilah ulama hadis buat kesimpulan, kita ni orang yang belajar hadis ni kena jalan cepat, baca cepat. Takut-takut orang kata mana baca cepat ni. Nah, memang dia kata molek baca cepat. Dilatih supaya baca cepat, tulis cepat, jangan lambat-lambat. Tersebut dalam hadis Nabi SAW bila dia berjalan, begitu, ke depan gitu. Maknanya dia gaduh. Dalam setengah riwayat pula seolah-olahnya dia turun daripada tempat tinggi kepada tempat rendah. Laju berjalan. Gitulah. Baca kena cepat, tulis kena cepat, berjalan kena cepat. Tu orang belajar hadis. Ni anda baca cepat ni pun sebenarnya slow dah ni, buat slow. Kalau baca cepat lagi boleh lagi. Tetapi apabila pergi ke Pakistan, kita hak cepat dah ni, sahur dah cepat ni. Ada lagi hak cepat lagi. Nak ayat je. Kita kata cepat dah, faham apa cepat ni? Salah ke tak? Dah. Tok guru duduk dengar. Kalau salah dia tegur lalu. Salah tegur salah. Cepat baca. Dan semua hak tok guru sebut tu mengajar syarah dia tulis. Kita tulis tak dah. Dia tulis penuh, bukan rengkas-rengkas, bukan terengkas dah. Cepat tulis penuh. Dah lagi. Memang orang kata bangsa India ni cepat. Cepat sungguh dia buat kerja apa-apa. Memang cepat. Baca dia tu molek cepat. Sebab apa? Nak suruh habis. Sebab nak ambil syarat je kadang-kadang tu sudah tahu dah, tapi kena baca juga. Syarat terima hadis ni, dia kena baca lagu tu. Seperti kita sebut baru ni lah, kalau bui kitab gitu tak jadi. Dia kena baca syarat. Jadi nak bui cepat habis tu kena baca cepat. Laju benar lah. Kadang-kadang siapa ada 30 lah baca. Baca. Pergi habis. Sebentar habis. 230 lah. Kitab Bukhari 2 jilid. Di sini dia sebut asidah, bukan khazirah. Asidah itu iaitu jenis apa dia? Di sini dia sebut daqiq, yulattu bisam wa yudbakh. Kita panggil macam seku arak lah, seku arak. Tetapi dia ni dimasak. Dari segi buat ni lagu mana? Gandum, tepung, lepas tu kita itu golekkan dia tu dengan apa dia? Apa ni? Minyak sapi. Samnun tu minyak sapi. Dengan minyak sapi. Jadi lepas tu masak. Lagu itulah asidah ni. Sebab tadi juga, cuma dia tidak bubur daging. Tidak bubur daging. Ataupun sepuluh bubur tadi juga. Hak ni lebih tepatnya sepuluh bubur tadi lah. Sebab dia apa nama ni, ganti kepada khazirah tadi. Khazirah tadi pun jenis bubur air banyak. Tapi kalau mengikut tafsiran hak ni, tidak. Jadi macam sekuk arak. Macam sekuk arak. Aku mana-mana pun kesimpulannya makanan lah yang dihidangkan kepada mereka. Seterusnya riwayat Abu Asim pula. Hak saat ni, orang nombor 2 saat ni, riwayat Yahya bin Sa'id, ambil daripada Ibnu Jurayj juga. Ambil daripada Ibnu Jurayj. Hak ni Abu Asim ambil daripada Ibnu Jurayj. Hak datah tu serupa je sanad dia. Hak datah tu serupa belaka. Yani Ismail bin Kathir an Asim bin Laqid bin Sabrah. Serupa je hak datah tu. Cuma dalam riwayat ni Abu Asim ni dia ada sebut idza tawaddata famadmid. Bila engkau berwuduk maka berkomol. Ada tambahan ini dalam riwayat Abu Asim. Dalam riwayat lain Yahya bin Sa'id tadi tak ada. Dalam riwayat yang pertama iaitu riwayat Yahya bin Sulaim itu pun tak ada juga. Tapi dalam riwayat ni ada idza tawaddata famadmid. Bila engkau berwuduk maka berkumurlah engkau.
maka berkumurlah engkau. Jadi setengah-setengah orang anti hadis, dia tak testimoni lah benda pasal dia tidak mengaji. Dia kata apa? Hadis sama. Kita tengok orang ni riwayat ada tambahan lagu ni pula. Hak tadi riwayat ni juga orang atas tu orang tular juga. Tapi tak ada lagu lain lafaz dia. Inilah tak boleh, dia kata tak boleh terima hadis. Dia kata gitu. Sebenarnya tak ada gapo. Kadang-kadang perawi ni dia cerita lengkap. Kadang-kadang dia cerita tidak lengkap. Orang yang dengar pada ketika dia cerita tidak lengkap, dia cerita hak tu. Hak tidak lengkap. Orang yang dengar hak dia cerita dengan lengkap, dia bawa hak tu. Ada kalanya dia cerita tu dia bukan tak ingat, dia sengaja nak ringkaskan. Sebab tu dia tak sebut, sebab dia nak cerita hak mana yang berkenaan saja. Tidak salah hak tu. Jadi orang lain riwayatkan semua sekali. Tidak salah lagu tu. Bukan bermakna dia lupa ke dia apa, tidak. Ada maksud dia sendiri. Kalau kita nak ambil apa ni kata-kata seseorang, tidak semesti kita kena ambil semua hak dia tu, tak mesti. Kita ambil mana berkenaan saja pun tak apa. Tidak salah. Dia silap faham. Dia kata ini kerana tak ingat. Tak mesti tak ingat. Tak mesti tak ingat. Bab takhlilil lihyah. Ini bab menyelati janggut. Ni kita ni tak ada janggut, tak ada mana orang kita ni. Kalau di negeri-negeri yang memang keturunan dia tu susah, makanan dia pula yang menyebabkan begitu, cuaca dia pula memang jenis janggut lebat. Janggut memang lebat sungguh lah. Itu masalahnya. Nabi SAW dia janggut dia lebat. Supaya juga Sayyidina Uthman janggut lebat, memang panjang janggut. Bila janggut lebat, dia kena adalah menyelati sana. Buat gitu biar air tu pergi. Kalau hak sini pun supaya juga air tu pergi. Terutamanya hak duduk dalam lingkungan muka, masih orang panggil muka lagi. Misalnya hak sini kau panjang, hak sini muka, hak tu kena jaga molek biar rata. Kecuali kalau hak panjang, hak ni, hak bawah ni, hak bawah ni tidak dalam, masuk dalam hak bahagian muka dah tu. Hak tu kalau sapu kat luar tak apa dah. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh, kena rata juga. Bermakna kita kena ambil kira. Kena ambil kira. Ini masalah menyelati janggut. Imam Abu Daud ambil ini daripada Anas bin Malik, bahawa Rasulullah SAW bila dia berwudu, dia akan ambil secebok air, lalu dia masuk di bawah hanak, di bawah dagu dia, di bawah dagu dia, dekat alkun. Dia masuk pun. Hak ni dia ambil air suku ni, bukan air hak basuh muka ni, suku. Daripada sinilah ulama mengatakan kalau kita lebih daripada 3 kali untuk menyempurnakan air sembahyang, tak apa, dia pegang dengan hak ni lah. Di antara dalil mereka nya, iaitu dia pegang dengan, iaitu Nabi SAW ambil secebok air pula, suku ni buat masuk bawah ni, bukan hak sekali apa hak 3 kali basuh muka tu, tidak, suku. Padahal hak ni adalah lanjutan daripada basuh muka tu lah. Dan dia selati dengan air tu janggut dia. Lepas tu dia kata hakadha amarani rabbi, beginilah Tuhanku menyuruh aku. Hakadha amarani rabbi. Dalam masalah ni khilaf ulama. Setengah ulama mengatakan wajib takhlil lihyah itu wajib. Yang ni menyelati janggut ni wajib dalam berwudu dan mandi junub. Di antara yang berpendapat begini Hasan bin Saleh, Abu Thawr dan puak-puak Zahiriyah. Imam Malik, Syafi'i, Thawri, Auza'i mengatakan takhlil lihyah ini tidak wajib dalam wudu. Imam Malik dan segolongan ahli Madinah mengatakan tidak wajib juga pada ketika mandi junub pun tidak wajib. Pada ketika mandi junub pun tidak wajib menyelati janggut, sekadar hak zahir gitu jelah. Syafi'i, Abu Hanifah dan anak-anak buah dia
Thawri, Auza'i, Laith, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Thawr, Daud dan Tabari, dan begitu juga kebanyakan ahli ilmu mengatakan takhlil lihya itu wajib dalam mandi junub. Kalau orang tu ada janggut panjang, kena, memang kena rata air tu. Tetapi tidak wajib dalam berwuduk. Dalam berwuduk tak wajib. Tetapi kalau hak dalam hak dekat dengan dagu ni kena itu juga, biar rata lah. Ni hak lebih daripada tu. Sebab apa? Sebab mereka semua ni pegang dengan hadis tahta kulli sya'rah janabah fabillu sy'r wa anqul bashar. Di bawah setiap bulu tu ada janabah. Maka kamu kena basahkan rambut dan sucikan kulit rambut ataupun bulu tu, kena rata lah air. Dia pegang dengan hadis tu lah. Tetapi hadis ini tak kuat ni. Hadis ini tak kuat. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab Walid bin Zawran itu seorang yang tidak kuat. Selain daripada dia itu tak apa. Walid bin Zawran ini Abu Daud sendiri kata, la nadri sami'a min Anas aw la. Kita tak tahu sama ada dia dengar daripada Anas atau tidak. Lepas tu dia riwayat ini secara an'anah, maka jadi dhaif lah. Itu satu. Yang keduanya, Ibnu Hibban mengatakan dia siqat, tapi Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahzib kata dia layyinul hadis, maknanya tak kuat, dhaif. Sebab itu dhaif. Oleh kerana ulama faham bahawa hak ni tidak kuat mana, sebab itu dia tidak tekan mana hak ni. Dalam ambil air sembahyang tak ada sebut secara khusus, tak ada. Cuma untuk menyempurnakan perbahasan ni disebut jugalah sini. Lepas tu hakadha amarani rabbi, beginilah Tuhan aku suruh. Hak tadi ambil wuduk lah, tawadda kama amarakallah. Ambil wuduk lah seperti Tuhan suruh. Hak ni lagu ni lah hak Tuhan suruh aku. Apa beza? Beza tu beza. Lagu ni lah hak Tuhan suruh aku. Tidak semestinya kalau kita terima lah hadis ini, kalau kita terima hadis ini molek lah, tidak dhaif pun, tak mestinya kita boleh pakai lagi bermakna wajib juga kepada orang lain. Sebab apa? Amarani rabbi, lagu ni lah Tuhan suruh aku. Boleh jadi itu khusus dengan dia, khusus dengan dia, orang lain tak. Orang lain tidak. Tapi hak tadi hadis qauli, ni hadis fi'li. Fi'li, dia hanya menceritakan hak dia buat. Lagu ni lah Tuhan suruh aku buat. Mana hadis ini hadis fi'li. Hadis fi'li ni dia boleh jadi khusus dengan dia. Hak tadi tawadda kama amarakallah, berwuduklah seperti hak Tuhan suruh kamu. Tu kamu, bukan untuk dia, untuk orang lain. Itu bermakna tidak khusus dengan Nabi SAW. Semua orang kena ambil air sembahyang, kena ambil lagu tu. Beza tu. Babul mashi 'ala al-imamah. Ini bab sapu serban pula. Sapu serban pula. Kita berhenti sekali lah.